Dengar nama Nabi kena selawat. Rugi siapa tak selawat. Kata dalam satu bait qasidah. Saya minta izin baca. Boleh Ustaz? Dan saya minta izin. Sallu ala khairil adamil mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Yang ni yang cakap ni seorang perempuan juga. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya, wajah Nabi di hari akhirat kelak nanti. Ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, sambungan. Nabi kita pernah bersabda, selawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda, pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darjatnya. Jadi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa insan ni macam lebih sangat kita sanjung, ibu kita sanjung. Memang insan ni yang cakap kata ibu kamu, umuka, who next your mother, who next your mother, who next your mother, and then your father. 3 kali belum dapat dekat kita. Jadi tak tahu pihak tadi masalah yang banyak bil semua lagi. Okey, sambung. Jadi kenapa insan yang kita muliakan? Sebab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suasana orang perempuan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum, Allah guna perkataan busyira. Busyira ni kabar berita gembira. Bila diberitakan kepada mereka dengan berita gembira. Tadi Datin sebut ibu yang digambarkan dalam surah Luqman tadi. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Ibu punya susah yang pertama mengandung, melahirkan anak. So melahirkan anak itu adalah satu berita gembira. Allah sebut dalam Quran, bila dikhabarkan kepada mereka yang dalam fasa tadi itu, zaman Parsi, zaman Rom, zaman pemerintahan empire besar, India dan sebagainya, Mongol. Wa idza busyira ahaduhum, bila diberitahu kepada mereka berita gembira tentang kelahiran siapa, berita gembira bil unsa, orang perempuan. Mana seorang ibu melahirkan anak perempuan, bila dikhabarkan kepada seorang lelaki itu, ni kamu boleh anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan, akan hitam pucat muka mereka, malu tak tahu nak letak muka. Wa huwa kazim, mereka dah mula fikir macam mana nak bunuh anak itu. Itu suasana orang perempuan satu ketika dahulu. Orang meletakkan keadaannya dalam suasana, kalau lahir saja belum buat apa lagi, belum buat apa, belum menangis, belum minta susu, belum buat apa lagi, baru lahir diberitahu kepada ayahnya, kamu dapat anak perempuan. Zalla wajhu, menjadi pucat lesu hitam, malu muka dia tak tahu nak letak kat mana muka dia. Aku dapat anak perempuan, malu aku. Adakah aku akan bunuh anakku dengan meletakkannya di gunung, biarkan dia menangis seorang-seorang seperti mana yang ada dalam riwayat Sirah Nabawiyah, ataupun aku akan lakukan seperti Sayyidina Umar sebelum itu, menggali lubang untuk ditanamkan anak mereka. Tetapi bila datang seorang insan yang mulia daripada satu pada pasir yang dalam, yang tak pernah jumpa orang ramai, tiba-tiba dia kata, siapa yang kata aku buat baik? Ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Bawa ayah kamu. Nabi ini telah datang membersihkan segala doktrin pemikiran yang ada dalam kehidupan manusia selama 500 tahun. Untuk hari ini kita buat ibu syurga. Ini betapa besarnya satu kedudukan yang dibawa oleh seorang Nabi yang way too far beyond daripada pemikiran manusia. Nama manusia itu ialah
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nisa bin Ma'ad bin Adnan. Itu Nabi. Jadi anda nampak kedudukan seorang ibu itu didatangkan oleh Al-Quran. Jadi poin yang pertama saya nak beritahu hari ini sebagai menunjukkan kemuliaan seorang ibu itu daripada zaman dahulu sampai sekarang. Ibu-ibu, wahai wanita yang ada, sayanglah Allah dan Rasul banyak-banyak, kerana kehadiran dua sumber zat yang berkuasa ini yang bawakan kepada kita hari ini telah mengangkat kedudukan wanita sehingga akan dibuatkan satu majlis khusus wakaf ibu-ibu syurga. Tak pernah dengar lagi wakaf ayahku. Tak pernah dengar lagi wakaf ayahku ku cintai. Tak ada. Yang tahu ayah ni kau yang lagi. Nanti kita buat. Ayah lu kau lagi. Ayah lu ada. Tak boleh macam jahat saja. Yang banyak tak ada tahu yang saya. Ayah kau yang lagi itu. Maka saya buat lain, buat proposal lain insya-Allah. Supaya ada kemuliaan bagi orang Islam letakkan tingginya soal ini. Boleh saya nak minta izin semua yang ada hari ini bagi meraihkan, sebab saya yakin biasanya kita akan buat untuk majlis special. Saya dapat semangat begini daripada CEO TV Al-Hijrah Tuan Haji Islam Basar. Bila dia nak start majlis macam ni, dia suka minta izin semua orang tolong keluarkan handphone. Tuan-tuan tolong selfie sekarang boleh tak? Sebab kita meraihkan episod tadi untuk fasa abad ke-21. So saya bukan nak beritahu kalau dalam majlis kita tak selfie, kita tak cerita dekat orang, kita sendiri tak hashtag PWS, tak hashtag I wakaf for you, tak hashtag program wakaf syurga. Siapa yang nak tolong hashtag untuk kita? Siapa yang nak bagi tahu dekat luar sana kita meraihkan ibu dengan cara macam ni instead of menyanyi? Sekarang semua berpulang handphone. Tolong, saya tahu kalau saya tak suruh pun tuan-tuan akan buat saya lagi. Please, boleh lambat. Jangan tahu. Tolong ambil handphone. Selfie dengan ibu anda. Tolong selfie dengan ibu anda. Selfie dengan ibu sebelah. Kalau bukan mak kita pun selfie je dengan macam kan kita, yes. Betul? Okay. Please, selfie. Selfie dengan ibu masing-masing. Tolong buat, semua meja, tolong buat, please. Support program kita, please. Selfie, tolong bangun buat. Pasal lagu sikit lagu. Apa lagu? Apa kita nyanyi lain lah. Okay, selfie. Tuan-tuan buat. Yo, saya nak foto. Kan kita ada. Kau kita. Dia pergi ke bawah. Boleh? Boleh, selfie tadi boleh. Masuk. Kami nak selfie sekali. Kenapa tak? Okey, sana bagi melintah. Kita nanti sini duduk. Melintah sikit. Bila tunjuk muka keluar hashtag apa tak bisa pak? Cari dia pak. Okey. Sekarang semua boleh upload dalam Instagram masing-masing. Memang tak boleh jumpa Ustaz dekat sini. Lawa. Tolong tuan-tuan, tuan-tuan yang Instagram, please hubung. Dalam sini ada wifi tak? Ada wifi. Boleh connect apa masuk wifi? Mai, pasal ambil wifi hotel, tuan-tuan. Hubung dalam Instagram masing-masing. Sarjana conference. Dia punya wifi memang sarjana conference. Sarjana conference. Tuan-tuan cari dalam wifi tuan-tuan sarjana conference. Password dia salin password ni. Di semua kecil besar. Calculator. Mana? Calculator. Ada besar. Dah belum? Okey, password dia ialah MXPUWKEC. Sekali lagi. MXP Pulau Pinang, okey, P U W K E C. Tak boleh masuk. Ayo tak boleh lagi.
Tak boleh masuk ya, dapat masuk terus kan? So dalam conference kan? Masukkanlah Instagram tuan-tuan. Hashtag, okey, tolong. Hashtag yang pertama, WAKAF, WAKAF, WAKAF 4 for you. Okey. Hashtag yang kedua, PWS MAIS, PWS manis. Dan hashtag yang ketiga, program ini, Wakaf Ibuku Syurga. Wakaf. Tidak ada WAKF Ibuku Syurgaku. Okey, boleh. Terima kasih tuan-tuan, thank you so much. Tolong pasang lagu sikit lagi bagi peluang pada semua buat. Please buat. Cek dulu ke Instagram. Buat. Kita cari ke Sabrina upload. Oh, ya. Kita boleh, kita punya tu. Oh, kita dulu. Oh, okey. Allah, penuh. Orang buka CV jadi penuh. Tak apa. Buat tuan-tuan. Buat. Sekali lagi saya contoh lah sebab apa. Buat dulu. Okey. Saya nak kena edit dulu Ustaz. Sebab kita muka lebar. Problem. Nak kena bagi tirus. Okey, subhanallah. Baik. Ini satu cara dakwah juga Ustaz. Betul. Kita bagi tahu dan bagi tahu masyarakat di luar sana. Kita ada satu program yang bagus untuk ibu kita. Hadiah yang terbaik. Jadi hadiah yang paling baik untuk ibu kita. Penterusan. Bayangkan orang yang tuan-tuan yang nak tulis caption selain daripada hashtag, tuan-tuan tulis apa yang Datin sebut, apa yang tuan CEO sebut, hadiah yang paling bermakna, hadiah ini kan semua perkataan-perkataan dakwah. So please buat, dalam salah, take your time, buat. Nice. Aku pun dulu buat lah. Tak pernah dengar lagi kan? Ustaz-ustaz yang buat dulu. Tapi saya cerita saya. Kenapa keperluan kita buat benda ini? Ustaz akan cerita sekejap lagi Ustaz kan? Alright, dah. Lagu off. Thank you. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dah semua dapat dah. Boleh tengok saya dah. Okey, tengok depan saya. Dah tinggal ada handphone tu dah cukup dah. Dah. Saya dah suruh tadi dah. Okay, tengok saya depan. Firman Allah dalam surah Yasin. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setakat ini selagi mana saya mampu untuk bagi tahu kepada tuan-tuan apa benda yang ada dalam Quran, bersempena juga dengan tadi Datin sebut kata duduk di mengaji kelas tafsir Quran kan. Saya nanti nak highlightkan beberapa cara yang saya lagi please. Allah sebut dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau ibu boleh sambung silakan. Inna nahnu nuhyil mauta. Sambung. Wa naktubu ma qaddamu wa athar wa kulla syai'in hu fi imamin. Masya Allah, sadaqallahu azim. Betul. Apa Allah kata? Kami menghidupkan yang mana? Nah, inna nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan yang mati. Allah sebut mula-mula. Kemudian Allah kata wa naktubu ma, dan kami menulis qaddamu, kesan tapak kaki kamu, wa atharahu, dan kesan peninggalan kamu. Dan tuan-tuan baru sahaja meninggalkan kesan peninggalan yang besar tadi di dalam arena dunia alam maya. Bila mana tuan-tuan buat satu benda yang disebut, tuan-tuan upload gambar ibu tuan-tuan, majlis tuan-tuan dengan hashtag I wakaf for you PWS, tuan-tuan tinggal kesan. Orang lain tengok, orang lain kata bila pula kita nak buat untuk ibu kita. Bayangkan bagaimana pahala yang mengalir belum lagi tuan-tuan wakafkan duit. Dan kalau saya boleh sambung, saya sebut dalam bau mulut orang yang berpuasa, busuk ke wangi? Janganlah awak sangat kata wangi, bohong. Busuk bukan wangi. Dia selasa bulan puasa dia cakap semua bagi salam untuk keluar angin lah. Dia orang busuk sangat, dia kata ambul ham. Nabi kata dia wangi daripada kasturi. Tu di sisi Allah, bukan di sisi aku. Di sisi aku busuk bukan main. Tapi saya nak beritahu tentang ibu-ibu semua, ayah-ayah semua yang berada di sini semua bisa dengarkan. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi. Betul tak? Di sisi Allah. Betul ya? Betul ya? Okey. Tengok sini. Betul
titik orang daripada situ, bau mulut orang yang berpuasa diwangi daripada kasturi. Tuan-tuan tengok. Apakah pandangan tuan-tuan, ibu-ibu yang anaknya mewakafkan, yang anak-anak yang mewakafkan itu, ibu-ibu yang diwakafkan itu harta untuk mereka? Apakah pandangan tuan-tuan, kalau bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi, bagaimana bau wakaf harta yang diberikan kepada seorang ibu di sisi Allah? Bau ni kan buat sedih tu, ada cium ada cium mata terus dia tu dah tahu dah hilang dah tu. Orang semua fikir, cuba kita bayangkan kalau bau busuk mulut orang yang berpuasa, busuk mulut orang berpuasa busuk, itu pun boleh bertukar menjadi lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Bayangkan wakaf untuk seorang ibu yang melalui kesusahan atas kesusahan tu. Wah, lawa. Macam mana bau dia kata? Allah tu kata Nabi kita, dia bawa sesuatu, dia bawa the real appreciation yang betul untuk seorang ibu. Dia seorang tak Fatihah, dia seorang tak doa, dia seorang tak Yasin, dia seorang tak tahlil, dia seorang tak sedekah, yang dinamakan sedekahun jariyatun. Nama apa tuan? Sedekahun. Tak apa nak dengar hadis sekali? Sedekahun jariyatun, jariyatun itu mengalir, sedekah yang sentiasa mengalir. Bayangkan apabila seorang anak mewakafkan, aku wakafkan kapet sebesar itu untuk atas nama ibuku. Kapet itu diletakkan di kawasan imam ataupun sof yang pertama. Bayangkan 4 orang boleh sembahyang atas itu. Berapa banyak pahala untuk seorang ibu dapat. Kalaulah dengan kalimah wala aqulu alif lam mim harfun, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf untuk sembahyang tarawih. Berapa banyak pahala untuk seorang ibu dapat. bukan satu malam Ustaz, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun sekali ada. Ustaz, ada yang tanya, bila anak berwakaf atas nama ibunya ataupun bersedekah guna nama ibunya, sampai macam mana sampai pahala? Kan? Hal ini jadi isu pula. Betul. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kaedah sekali Ustaz. Boleh kita dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama, saya tak mau bagi saya punya dulu sebab kita punya komen. Kita bagi Imam An-Nawawi dulu. Bagi kemah sikitlah. Imam An-Nawawi cerdik dalam isu macam ni. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala salah seorang successor ataupun kita kata apprentice mazhab Imam Asy-Syafi'i yang antara yang paling super tuan-tuan. Nama beliau adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nama siapa tuan-tuan? Imam apa tuan-tuan? Nawawi. Bukan Imam Nawawi rumah kita tu, yang kat jiran belakang kita, bukan. Yang ni Imam An-Nawawi, pengarang kitab yang begitu masyhur dengan hadis 40 Imam An-Nawawi. Masyhur. Imam An-Nawawi kata apa? Kalau semua orang bercakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan derma tak sampai, hadiahkan Fatihah tak sampai, tuan-tuan hadiahkan surah tak sampai, la ilaha illallah tak sampai, beri wakaf tak sampai, jangan takut. Setiap kali tuan-tuan buat, tutupkan dengan doa. Doa pasti akan sampai. Sebab tu kalau tuan-tuan banyak zakat, cuba pasal bila kita banyak zakat, ini zakat aku untuk tahun ini kerana Allah Ta'ala, orang tu terima zakat kamu atau wakaf macam, kita akan doa kepada dia, ajarah Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada kita. So doa itu ditutup kata Imam An-Nawawi untuk nak bagi tahu kata apa hujah pun tak akan boleh tolak bahawa doa pasti akan makbul. Jadi bila kita bagi itu, ya Allah, sampaikanlah wakaf aku ini kepada ibuku, amin ya rabbal alamin. Selesai kata Imam An-Nawawi. Bijak Imam An-Nawawi dalam mengatasi masalah macam ini. Tak ada orang pun menolak bahawa doa orang pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah pula bila Allah kata ud'uni astajib lakum. Doa pada aku perkenankan doa kamu. Dan Allah sebenarnya ajak kita dalam Quran, surah Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 10 gosok kanan atas sekali. Kalau tuan-tuan tengok doa ni, ya ibu pun hafal juga. Cari orang boleh sambung juga. Doa dia macam apa? Ikut. Boleh? Boleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Asal saya boleh sambung tak? Wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa yang ada dalam Al-Quran. Allah ajar. Apa makna doa dia? Ya Allah, tolong ampunkan dosa kami dan dosa orang sebelum daripada kami. Boleh juga doa untuk orang sebelum daripada kita. Jadi apa masalahnya kalau orang yang sebelum daripada kita itu adalah tok kita, nenek kita, mak kita?
kakak kita. Ya. So Allah yang ajak kita benda tu boleh. Jadi tuan-tuan jangan takut. Hari ini apa yang kita buat bukan sahaja ada dalam hadis, malahan dia ada di dalam Al-Quran. Yang macam mana pula ibu yang dah meninggal dunia? Cantik. Yang ini saya cukup suka. Tuan-tuan, mak saya mungkin sekarang dalam perjalanan untuk balik ke Ipoh. Saya doakan mak saya selamat dalam perjalanan. Dan mak saya adalah seorang kerani. Kami macam dating juga lah. Sampai saat saya belajar 6 belajar mak saya belajar. Saya tingkatan 1, mak saya sudah pencik. Optional. Mak saya datang je lah. Membesarkan kami 4 orang adik-beradik. Mak saya kerani saja. Mak saya kerja di bahagian veterinary, bahagian virus, virology memang dia punya ni. Saya membantu makna sahaja untuk research. Kemudian kami ada 4 orang adik-beradik. Kakak saya yang sulung berkhidmat dalam undang-undang di Manjung, di Mahkamah Manjung. Kemudian saya, kemudian adik saya seorang yang beramal dalam sains, bioteknologi, dan yang kecil sekali arkitek yang berkhidmat di arkitek firm di Damansara, GDP kalau ada orang tahu. Iaitu one antara yang famous juga lah. Dia punya pengaruhnya di negara kita. Banyak building-building yang GDP buat. Adik saya berkhidmat di situ juga. So, untuk pengetahuan tuan-tuan, bila kita contoh kata orang meninggal, saya suka dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia tak pernah ajak kita gibah. Dia tak pernah ajak kita gibah. Dia tahu ada di kalangan kita yang kenal kadang-kadang tok wan kita, mak kita. Mungkin ada di kalangan mereka yang tak sempat nak berada pada benar. Tapi dia melahirkan anak yang bijak, yang boleh beza antara baik dan buruk. Ulama ajar kita kata untuk ibu-ibu yang dah meninggal ini, tuan-tuan berpuasalah untuk mereka dengan puasa tuan-tuan. Ini hadis Nabi, sedekahlah kepada mereka dengan sedekah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tahulah seorang lelaki sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, nama beliau ialah Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyib. Ja'far ni cousin Nabi. Dia dapat gelaran At-Tayyib sebab tangan dia kena potong dua-dua masa dalam peperangan. Dalam keadaan dia sedang berpuasa, anak dia nama Abdullah tengah tunggu dia nak balik. Jadi bila rombongan Islam balik, anak dia tengok, mana bapak dia tak balik-balik, mana bapak dia tak balik-balik. Lepas tu semua sahabat tengok Abdullah duduk tunggu Ja'far. Apa dia nak cakap? Dia tak tahu. Dia pas kat Nabi, so Nabi dia cakap. So Nabi duduk, Nabi pegang pada tu, Nabi kata Abdullah, hang ni ayah cik tak balik. Allah nak jamu ayah cik buka puasa kat dalam syurga. Memang dia buka puasa dalam syurga. Dan ayah cik sebenarnya Allah bagi sayap kepada dia untuk terbang dalam syurga dan ikat tangan yang putus ketika dalam peperangan. Yang best ya, ini dalam tuan-tuan boleh baca kan, dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dapat sayang Allah bagi, walaupun dapat puasa, buka puasa dalam syurga, tetapi Abdullah bin Ja'far At-Tayyib minta dekat Allah, boleh tak aku nak ziarah Nabi di dunia, sebab rindu nak jumpa dengan Nabi. Allah membenarkan Ja'far At-Tayyib bersama ribuan para malaikat turun ke dunia untuk ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat yang begitu intim dengan Nabi, yang syahid dalam medan perang bersama dengan Nabi, rindu nak jumpa dengan Nabi. Bayangkan seorang ibu yang ada seorang anak yang berkhidmat di jalan Allah dengan hafiznya, dengan sedekahnya, mak mesti rindu nak jumpa. So apa kata, kalau hari ini kita ubah suasana kita pandang kemuliaan seorang ibu itu dengan sedekah jariyah itu salah satunya. Sembahyang boleh, puasa boleh, tapi hari ini kita nak highlightkan sedekah jariyah. Sebab apa? Sebab apa? Ini nak jawab. Sebab apa? Tadi kan apa nama Tuan Haji Abu Bakar yang bagi tahu
kalau kata sedekah ni tak pernah ada orang miskin, tak pernah ada orang betul kan. Saya nak tukar yang simple lagi daripada CEO tu CEO dia kena cakap dulu tu bahasa orang tak faham. Faham tak? Saya cakap bahasa orang faham. Tuan-tuan sini. Tengok semua ibu-ibu boleh buat dengan saya, abang boleh, semua boleh buat dengan saya. Boleh kan? Buat apa? Kita nak melenggang exercise. Sekejap kalau ikut saya, dia sangat bermakna. Siapa tak buat dia tak feel. Betul saya cakap saya. Okey, sekarang semua tarik nafas. Jangan saya kata hembus suruh hembus. Sekarang semua tarik nafas. Jangan hembus lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Tarik kecil. Tak boleh biarkan. Okey, hembus. Tuan-tuan, asas kehidupan kita adalah pernafasan. Itu pun Allah ajar. Kalau awak tak beri, awak tak boleh terima. Awak tak bagi karbon dioksida, awak tak akan boleh ambil oksigen untuk awak sendiri. Dan kalau awak sedut oksigen saja, awak tak bagi langsung kepada oksigen, awak tak akan boleh hidup juga. Jadi asas kehidupan kita. Sebab kalau di macam tu dia pun bukan tahan apa. Jangan kecil. Kepas-pas. Dah, cukup lah. Boleh selfie balik. Selfie. Jadi saya nak bagi tahu itu antara asas kita hari ini. Kenapa kita nak ajak tadi saya suruh tuan-tuan selfie apa? Untuk tuan-tuan beri pada semua orang. Nanti insya-Allah orang akan bagi kepada tuan-tuan. Dan hari ini kita bagi kepada ibu, akan datang juga kepada kita. Lumrah kita tuan-tuan lembut. Banyak tuan-tuan tak akan tarik. Sikit dah. Kita mesti kena tarik banyak juga. Sama banyak yang kita bagi. Ini asas kehidupan kita. Yang ni saya benda ni diajar oleh CEO 3 Alijan juga. Masa saya duduk konferensi meja bulat dengan dia, kami berenam, termasuk Dr. Muhayyam ada sekali masa tu. Datuk dah ni. Ya, Profesor Datuk Muhayyam sekali dengan saya kat meja tu. Ini yang CEO cerita. Jom kita ajak semua orang untuk memberi supaya kita mudah untuk menerima. Apatah lagi kalau pemberian itu pada seorang ibu yang tidak dewasa. Apa masa kita habis? Saya nak buat dari ibu puasa tidak tu. Habis dah. Dah kenyang ilmu ke belum? Dapat lagi Ustaz. Dapat. Okey, nanti ada dapat. Kita nak dapat dulu hari. Dapat kenyang makan. Okey. Dah sikit Ustaz. Okey. Ibu-ibu kita ni mungkin ada yang banyak waktu dihabiskan di rumah menghadap suami, untuk anak-anak, untuk family. Macam mana cara yang terbaik nak capai yang Allah sebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan itu sampailah kita bagi yang terbaik. Allahu Akbar. Yang terbaik bagi orang perempuan ni emas. Ramai orang pakai emas saya. Tuan-tuan dia jangan bawa tabung, maka dia lagi memasrahkan gelang anda. Boleh? Mengaku. Tuan-tuan nak capai yang terbaik dulu. Kira-kira saya cerita macam ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sebenarnya saya plan dengan Pian tadi. Pian tak duduk kat bawah juga. Okey dah kan? Itulah. Tak turun-turun dah. Sebab dah tak ada apa. Masak pun dah habis dah. Itulah tak ada makan. Sikit je Ustaz. Dan kaedah lah dari si wakaf ibu syurga ni mungkin kaedah ni macam mana kita nak tahu sama. Bangunkan. Okey. Saya cuba lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya kasih sekalian, ingat tak masa kahwin dulu? Masa kahwin, bila kita kahwin, kita ada baca taklid. Salah satu benda yang disebut sebelum nak baca taklid itu dalam khutbah pesanan ke imam atau ke qadhi kepada kita, seorang perempuan kena jaga harta suami dia. Salah satu yang orang perempuan kena buat, atau wanita atau ibu-ibu kena buat sebelum nak keluarkan harta, mesti kena minta izin suami. Tidur dengan ayat doa. Tapi ada beberapa perkara yang boleh dibenarkan. Contohnya yang tak perlu minta izin suami, especially bulan Ramadan. Kalau kita masak juadah nak bagi kepada jiran, yang tu tak payah minta izin suami. Sebab kalau dah tunggu, dah sejuk, dah basi, dia tak ada nak buka kosong. So yang tu kita boleh masak. Walaupun kita masak dengan harta suami yang beli dan sebagainya, kita boleh masak dan bagi kepada jiran untuk buka puasa. Dalam konteks wakaf, betul tuan-tuan memang kita bagi harta yang tuan-tuan sayang, dan antara yang tuan-tuan sayang adalah harta pemberian suami, dan kebanyakan orang perempuan dalam bentuk barang emas. Izin suami perlu,
bila tuan-tuan bagi dengan izin suami, pahala yang suami buat, pahala yang tuan-tuan buat akan dikongsi bersama-sama tanpa mengurangkan salah satu antara satu dengan yang lain. Saya bagi kuliah kat tuan-tuan untuk ibu hari ini. Ibu saya tak ada pun hari ini. Ibu saya ada dengan cucu dia nak balik ke ibu. Dia minta ni aku nak balik anak-anak ni, kata kat saya. Anak-anak ni aku balik hari ni hang sibuk. Aku nak buat lagi jalan ibu. Anak saya baru 2 tahun 4 bulan. Orang bawa balik kalau tak menyusahkan. Kalau menyusahkan dia bawa balik. Mak kita nak jalan-jalan kan. Mak saya tak ada pun. Tapi apa pandangan tuan-tuan tentang anak yang dikandungkan dalam rahim seorang ibu itu, yang sekarang sedang bagi kuliah kepada tuan-tuan, menyampaikan ilmu dan mengajak tuan-tuan untuk bersenam tarik nafas. Pahalanya sikit pandangnya. Sama macam suami tuan-tuan. Semua pemberian tuan-tuan, ibu-ibu yang datang daripada suami, pahalanya tak akan kurang sikit pun untuk suami tuan-tuan dapat. Tapi minta izin ibu. Dan ingat, wakaf ada banyak cabang. Kalau saya boleh kongsi sebelum saya pergi jauh, wakaf ada banyak cabang. Hari ini tadi nanti sebut juga dalam ucapan, wakaf kita wakaf tunai dalam bentuk wang. Kita boleh duit kita, ini wakaf saya kerana Allah Ta'ala dan nama ibu saya terima wakaf yang mungkin boleh. Ataupun kita beri kat tabung dan sebagainya. Wakaf juga boleh buat dalam bentuk mas. Kita panggil wakaf mas. Yang ini memang khusus untuk orang perempuan. Yang ketiga, kita ada wakaf dalam bentuk aset, harta, tanah dan sebagainya, yang semua orang maklum. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Turki mempunyai lebih daripada 200 bentuk wakaf. Saya diberitahu ini oleh Tan Sri Ali Hashim bila saya duduk konferensi meja bulat dengan Tan Sri. Saya ada nak jumpa Tan Sri, nak simak sikit pasal wakaf, nak mencambahkan lagi minda saya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, yang ini Datin punya saya bagi cadangan, tapi untuk ibu semua. Kalau Datin boleh panjang-panjangkan lagi cantik. Di Turki, classroom macam ni. Tu kamera tu saya tak boleh fokus sekarang. Kalau saya lebih bahu, saya elak dia. Kamera tu dia fokuskan buat kita duduk. Kamu dah beri dan level lain. Di Turki, classroom 30 orang. Ingat, tak berlaku kat kelas kita. Datin tak berlaku kat tempat kita. Datin tak berlaku kat sekolah sains. Tak berlaku juga. Saya yakin tak berlaku. Mana tu Ustaz? Dalam kelas ni ada 30 orang budak sekolah rendah. Cikgu cakap, kelas kita tak perlu pun ada pengasah pensel setiap seorang satu. Siapa yang nak wakafkan kepada kelas pengasah pensel? Cikgu nak 5 sahaja. Berbeza dengan kita bila cikgu kata esok semua bawa pengasah pensel masing-masing. Kita dah diajar untuk penting diri sendiri. Kelas kita tak perlu ada pemadam sebab bukan orang buat kesalahan dalam waktu yang sama. So siapa yang nak wakafkan dalam kelas kita pemadam 6 biji sahaja. So kawan-kawan pakai angkat tangan. Seawal anak sekolah dah diajar untuk wakaf. Nampak? Jadi ada seorang ibu dia agak important. Sebab ibu dia punya pengaruh dia besar ke anak-anak. Kita cinta ke anak-anak kita. Abang pergi sekolah, yang ni wakafkan kat sekolah dan kawan-kawan boleh pakai. Yang ni abang punya kalau abang nak pakai. Tapi tak ada bawa, pakai aja dengan kawan-kawan. Itu antara benda yang kita kena cakap ke anak kita. Didik daripada awal. Sebab tu saya cadangkan kepada Perbadan Wakaf Selangor ni cadangan bersempena hari ini. Saya tulis bawah ni cadangan, iaitu tolong buat 2 wakaf program macam ni juga. Okay. Yang pertama tajuknya wakaf anak-anak kecil. Yang kedua wakaf remaja tonggak negara. Wakaf remaja hari ini pemuda-pemudi bukan harapan. Kalau tak jenuh berharap sampai sudah. Bertukar ya. Pemuda-pemudi kita adalah tonggak masa depan. Mereka adalah pasak masa depan negara kita. Yes, itu tanda setuju tu. Tanda setuju tu. Nampak? Sebab apa? Datin, Tuan Haji, Ustaz,
Kita buat untuk ibu-ibu kita hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah level middle class, upper class. Tapi middle class dan upper class macam kita ni berapa lama? 10 tahun, 20 tahun. Sampai dah kita. Dan then kalau anak-anak yang daripada bawah umur kecil-kecil tak muda, esok jadi middle class baru nak start balik, dia akan mati macam tu. Tapi kalau kita start daripada awal majlis macam ni, Datin mungkin saya yakin Datin tu setuju untuk kalau nak datang bagi majlis-majlis macam ni untuk anak-anak, untuk tonggak. Betul tak Datin? Betul tak Datin kan? InsyaAllah. Pak, Datin dah okey lah. Dia dah okey-okey lah. Untuk anak-anak muda sebagai tonggak, buat wakaf untuk mereka. Ajar anak-anak muda wakaf, ajar anak-anak kecil kita untuk wakaf. Kerana inilah antara peranan seorang ibu yang biasa melahirkan seorang imam yang sampai hari ini kita pakai mazhabnya, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i qadi negara. Bila dia bawa balik, dia dah pencin, kita kata dia dah berhenti daripada Iraq dan sebagainya, bawa balik harta banyak letak. Mak, ni dia bagi negara bagi untuk. Mak dia tengok mula-mula mak dia kata, aku bukan hantar kamu untuk benda ini, Imam Syafi'i, wahai Syafi'i. Pergi sedekahkan kepada semua. Hari itu juga habis Imam Syafi'i ini nampak identiti seorang ibu. Jadi daripada program ini, selain daripada kita wakafkan kepada ibu, ibu balik tanamkan juga wakaf kepada keluarga. Mudah-mudahan bukan lagi wakaf ibuku syurgaku, wakafku syurga keluargaku. Boleh? Allah SWT. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, agaknya siapa yang nak terus berwakaf hari ni angkat tangan? Siapa nak wakaf sekarang? Hari ni juga wakaf, angkat tangan. Siapa nak jadi inspirasi untuk anak-anak dan keluarga untuk berwakaf, angkat tangan? Semua kena. Dan siapa nak bina marikan yang indah dari sana, yang indah di surga? Okey, sat. Turun dulu. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi melintasi satu kawasan taman yang dalam taman itu ni kita sebenarnya taman kita ni dah lapang kan macam mana? Itu dah pasal. Tapi taman kita dah bunuh matahari tak puan? Jangan risai. Sikit lagi. Sikit lagi boleh? Cepat lagi Okey. Dalam perjalanan itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dalam perjalanan Isra Mi'raj itu sebelum bertemu dengan batu yang nak terangkat tu. Maula, jangan apa silahnya lupa dah. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, batu yang besar tersangatlah berat, ingin menjadi pengikut yang taat, maka timbullah ia jua terangkat, lalu ditahan oleh malaikat, kekalah ia terapung hingga kiamat. Batu itu adalah sebelum peristiwa jumpa batu itu, Nabi melintasi satu kumpulan. Nabi tengok mereka duduk dalam satu kebun. Bila Nabi tengok sampai masa saya, mereka tu bangun petik buah-buah yang ada di dahan-dahan. Bila dipetik buah tu, memang petik buah tu tak ada. Tapi bila dia simpan buah dalam bekas, buah tadi ada lagi. Petik lagi simpan, ada lagi. Petik lagi simpan, ada lagi. Petik lagi simpan, ada lagi. Tapi begitu juga dengan orang yang hapus dia punya kita kata gandum, bijirin yang tumpul tu dia hapus semua, ada lagi. Hapus lagi, ada lagi. Tuai lagi, ada lagi. Nabi tanya, ya Jibril, ni siapa golongan ni nampak bahagia sangat? Malaikat Jibril kata, inilah golongan manusia atas muka bumi dulu. Dia tak pernah kekok, lokek rasa nak pokok duit untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bawa kata tadi soalan ni, siapa nak bina? Mahlikan indah di syurga. Ada tangan. InsyaAllah semua. Baik, alhamdulillah kita dah sampai ke 20 Ustaz boleh tak ada orang sikit Ustaz? Boleh. Kita nak masuk Ramadan. Untuk ibu kita. Boleh. Terima kasih. Ramadan lagi. Untuk amal kita. Untuk orang yang berwakaf. Betul. Sebelum saya lupa,
Tuan Haji, benarkah saya kalau saya kok ada tersalah apa betul? Apa dia? Siapa yang berwakaf, especially di negeri Selangor, mereka berhak ke atas setiap doa yang dibacakan di setiap hari Jumaat. Tok Khatib akan baca doa, Ya Allah, murahkanlah rezeki, berkatkanlah rezeki mereka yang berwakaf. Setiap hari Jumaat akan diaminkan oleh ribuan manusia. Seluruh negeri Selangor di langit dan di bumi. InsyaAllah. Itu saya beritahu siapa yang wakaf, especially di negeri Selangor, doa itu memang khusus untuk anda dan anda berhak atas doa itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tak habis. Silakan Ustaz, jom kita doa. Doa kita baca doa. Baca sekali. Masya-Allah, lepas itu kita makan. Boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah lil Qur'anil 'azim sadrana wa yassir bihi umurana wa 'afid bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur aba'ina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. أنت تعلم سرنا وجرنا وعلى حاجاتنا فقد حوائجنا. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan ampunkanlah dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, puasa bulan Ramadan kami yang lalu, puasa bulan Ramadan kami yang akan datang, sembahyang tarawih kami yang lalu, sembahyang tarawih kami yang akan datang, bacaan Quran kami yang telah lalu, bacaan Quran kami yang akan datang, dan terimalah segala amal ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, dan masukkan ibu bapa kami ke dalam syurga-Mu, dan masukkan ke dalam syurga-Mu sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon kepadamu melalui tangan-tangan kami di dalam majlis yang penuh keberkatan ini. Majlis ini berkat ya Allah, adanya ibu, adanya pemimpin, adanya anak-anak. Dengan keberkatan yang ada pada semua itu kami mohon, anda ada di kalangan kami yang hadir majlis ini yang sakit, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Anda ada di kalangan kami yang tersepit antara dua dilema, temukan kami jalan keluar ya Allah. Anda ada di kalangan kami yang berhutang, mudahkan kami melaksanakan hutang kami ya Allah. Anda ada di kalangan kami yang bujang, temukan kami jodoh soleh dan solehah. Anda ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata, anak zuriat cucu cicit, kurniakan kami anak zuriat cucu cicit yang soleh dan solehah. Dan Anda ada di kalangan kami yang berwakaf, sedekah, zakat, kurniakan mereka rezeki yang luas, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah, panjangkan umur mereka ya Allah. Dan ada di kalangan kami di sini akan kembali bertemu denganmu buat selama-lamanya. Matikanlah kami dalam hati yang baik, jangan kau matikan kami dalam hati yang tidak baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah. Terima kasih Ustaz atas doanya dan ilmunya tuh. Semoga Allah Kami mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat bertemu malam Lailatul Qadar, dan daripada kami juga selamat menyambut hari raya. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku melihat astagfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama majlis masyarakat. Silakan. Terima kasih banyak dua ceria yang ramai. Jadi sama-sama kita semua memang teruja nak berwakaf terus, betul tak?